InsyaAllah cikgu buka balik. Sementara tu tunggu yang lain sampai. Kau ada siapa nak tanya apa ke? Ada soalan apa nak tanya? Ada soalan apa nak tanya? Sementara tunggu yang lain sampai. Cikgu. Salam. Sebab apa Eropah lepas zaman apa tu? Reformation apa tu? Laju sangat dulu teknologi dah. Ya. Dia pertamanya dia tak mula daripada asas. Dia mula pada benda yang dah ada. Kan? Sebab tu kalau tengok teknologi perkembangan tamadun hari ni, kalau dalam ensiklopedia barat ni, dia ada satu dia panggil Dark Ages. Dia panggil Dark Ages. Dark Ages ni sebenarnya dia salah satu zaman kegemilangan Islam lah. Dark Ages ni. Tapi dia sebut sebagai zaman gelap di barat. Kenapa mereka nak tutup sejarah yang sebenar? Tamadun yang ada hari ni, teknologi yang ada hari ni semua berasas kepada zaman tu lah. Zaman dia panggil Dark Ages ni. Jangan cakap. Nak tunjuk satu video ni. Kita tengok ni mungkin kita faham lah. Jadi barat dia tidak memulakan daripada zero. Jadi barat dia tidak memulakan daripada zero. Dia mula daripada yang dah ada. Dan sebenarnya banyak kita buku-buku ditulis ulama-ulama Islam dulu yang mereka ambil. Kadang mereka tak nyatakan pun ambil pada mana. Soalnya mereka yang buat sendiri. Kan? Ni. Ya. Kongsi sikit film ni. Kita tengok ni kita nampak lah. Boleh dengar audio okey tak? Okey. I'm giving each group of you a different era of history to research. And the question is, what impact did your era have on the modern world? So Sarah, your group has the ancient Greeks. Ravi, you put the Romans. And Danny's group gets, yes, a bit of a challenge for you. You get the Middle Ages. Some even call it the Dark Ages. Boring. See how you get on. So yes, Renaissance. Is that the librarian? I guess so. How many Dark Ages can have anything to do with Voss? Excuse me. Sorry to bother you. What do you want? We need to find out what impact the Dark Ages had on the modern world. Never was a period of history so poorly named. Don't touch. It's priceless. And I suppose someone's been filling your head with the usual nonsense, eh?
1,000 wasted years. A black hole in history, am I right? Yeah, sort of. You see, it's always the same. You assume it was all mud, disease, death and destruction, with marauding mobs of barbarians ripping down the good of former civilizations. Burning and plundering as they went, nothing of any worth invented either, eh? Oh, no. Go on, Geoffrey. Sorry to bother you. Come on, it's probably not worth it. Everyone knows that the Greeks and Romans invented everything anyway. Oh, did they now? And you're sure about that, are you? You know, I might just have something for you. You seem to be up to the task. I suppose I could. Follow me. I've got just a book for you. Where are we going? Don't know. Oh, excuse me. Where are we going? From darkness into light, my young friend. From ocean onto land, there are things you should know. Oh, yes, indeed. Yes, indeed. Now, I know I left it round here somewhere. Ah! Here it is. Now, take a look. If you dare. What's going on? Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al-Jazr, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be illuminated friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark. Sekejap, kita tukar ambil subtitle Melayu lah, syok sikit lah. Boleh. Cikgu, Ah, ada suara double lagi. dah bagi ah. Sajalah betul. Ah, dah apa. Cikgu kena ni kot, kena mute cikgu kot, Ustaz. What's going on? Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al-Jazr, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be illuminated friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connections with your modern world than you could possibly ever imagine. Like what? Well, all sorts of things. I've got to get a picture of this.
I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera. I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Cool. Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas? Stand by. I'm ready for takeoff. You did forget one thing, though. A tail, useful for landing. Ah, my back. Is there a doctor in the house? Did someone call? Ah, my old friend, why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abul Qasim al-Zahrawi. Many call me the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Of course we did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Excuse me, a patient needs my attention. Scalpel? I think I may need some stitches. In that case, I'll use catgut Catgut? from the gut of animals. Perfect for stitching up internal wounds. Your surgeons are still using it today. Sorry, mustache. Who's she? That's Maryam al-Astrolabi, one of the many brilliant women of her time. She made sophisticated astrolabes. Astro what? Astrolabes. They show the sky and the stars on a small flat plate you can hold in your hand. Think of them as ancient calculating or timekeeping devices. Today you have your watch, your compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Science at its brilliant best. And all these things were developed during the Golden Ages. And that's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life, and in the years that followed, their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark after all. What about you? Me? What did you invent? Well, I don't want to be big-headed, but I made some groundbreaking advances in engineering. I suppose my most significant discovery converted rotary motion into linear motion using a crank and connecting rod. It's essential in pumps and engines. In fact, I've no idea how the Industrial Revolution could have happened hundreds of years later without such a device. Not that I ever get the credit I deserve. But my crowning glory was my amazing time-telling machine, my legendary elephant clock. It's a clock. Yes. Dozens of components collected from different cultures around the world. Indian, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese. Wow. A United Nations clock. That is pretty cool. Does it actually tell the time? Wow, yes, of course. If it wasn't for me, thousands of people would be late for everything. Speaking of time, we better get you back. And remember,
Spread the word. This was a golden age, and I've only shown you a tiny part of this wondrous time. There are countless other scientists and inventions directly connected to your modern world. You're just going to have to find out for yourselves. No, wait. Whoa. Did you? Yeah. That wasn't quite so boring. Come on, we're gonna be late. So, what have we learned? The Romans, the Greeks, the Renaissance, and the Industrial Revolution all have great relevance to us today. Where's Danny's group? Just there, miss. Ah, our intrepid Dark Ages group. You probably had a much harder time finding any connections with the modern world. Actually, miss, that's not strictly true. Okey, itu salah satu contoh fakta yang disembunyikan oleh Barat. Jadi Barat dia banyak manipulate sejarah, fakta untuk meletakkan diri mereka sebagai hero. Bahkan sekarang ni masih ada, kalau kita tengok juga tunjukkan satu, dia panggil kitab Al-Filah. Kitab Al-Filah ni kitab tentang pertanian. Ditulis oleh Ibn Awam. Dan kitab ni telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa Cina. Dan sampai sekarang masih menjadi kitab yang utama dalam bidang pertanian. Jadi kita bayangkan kitab ditulis zaman sebelum kejatuhan Andalusia dulu lagi. Ibn Awam. Kitab dia ada grafik-grafik dan bagaimana tentang nak buat benih, macam mana nak penggunaan baja kan. Contohnya ada dalam bab bagaimana nak gunakan baja haiwan dan sebagainya. Macam mana kalau guna tek lembu kan sebagai baja. Dia ada cara dia, kalau tidak pokok tu akan mati kepanasan. Banyak kadang-kadang orang guna yang cara yang salah menyebabkan pokok tu mati kerana panas. Okay, jadi dia dah ada lah dulu. Dan sampai sekarang ni masih menjadi kitab utama. Bahkan set-set bedah masih benda yang sama, tak banyak perubahan yang dibina oleh tokoh-tokoh terdahulu. Jadi Barat bukanlah sebenarnya pencetus kepada kemodenan. Mereka cuma manipulate fakta dan sebagainya. Dia sebenarnya nak modify lebih mudah daripada nak mencipta daripada tidak ada kepada ada. Nak fikir benda yang orang tidak fikir. Ini semua ada. Kitab Al-Filah boleh dapat dalam bentuk PDF, boleh cari kitab Al-Filah. Fallahun kan, petani kan. Buku tentang pertanian. Boleh carilah ni kitab Al-Filahi ni, Al-Filaha ni ada. Cikgu. Ya. Soalan sikit cikgu. Boleh insya-Allah. Kalau lah Barat dia kan, macam kita tahu Barat kan memusuhi Islam kan. Jadi apa diorang punya kenapa diorang sanggup buat cerita, sanggup gali balik cerita-cerita tadi, lepas tu buat dalam bentuk yang boleh membangkitkan sendiri semangat orang Islam. Yang tadi tu Jadi dia bila sebut orang Barat, dia umum. Dia tak semua mereka menentang kebenaran.
Kerana bahkan kita tengok ada rancangan-rancangan TV yang mendedahkan tentang keajaiban Al-Quran. Dan sebagainya. Jadi, Barat ni satu sudut mereka ni orang yang agak terbuka. Utamanya orang etis dan sebagainya. Sebab tu sekarang ni kita tengok Islam cepat berkembang. Kalau minggu lepas juga dah tunjuk kan. Bagaimana dakwah di UK tu kan. Mereka lebih terbuka. Sikap mereka etis, mereka agnostik, mereka sebenarnya mereka lebih terbuka. Bagi kita mungkin etis ni satu benda yang sangat negatif lah. Sebab kita, masyarakat kita daripada Islam ke etis ni satu benda yang menggambarkan kejatuhan. Daripada cahaya pada kegelapan. Jadi di barat ni cikgu tengok ni pandangan cikgu sendiri lah. Bila mereka pergi kepada etis, mereka akan keluar daripada sangka agama yang sempit. Kerana orang barat ni dia ada satu pemikiran tentang agama yang cukup sempit. Mereka cukup prejudis, cukup berdendam, cukup benci dengan agama. Kerana barat pernah satu ketika dulu dikuasai oleh puak-puak gereja. Raja-raja hanyalah sebagai boneka saja. Raja, tapi gereja yang sebenarnya berkuasa. Kalau siapa yang tengok cerita Robin Hood yang baru tu, itulah gambaran sebenar masyarakat barat dulu. Sebab tu bila mereka boleh lepaskan diri daripada cengkaman gereja menuju kepada revolusi industri dan sebagainya, mereka nak meninggalkan apa saja yang berbau agama. Jadi maknanya orang barat memang daripada kecil dah didedahkan dengan faham agama yang begitu sempit. Jadi bila mereka pergi kepada ateis, agnostik, mereka fikir dengan lebih terbuka, keluar pada kerangka agama mereka yang sempit, bila berdepan dengan pendakwah-pendakwah Islam, itu menjadi satu benda yang menyebabkan mereka lebih mudah untuk terima Islam. Sebab tu antara yang banyak menerima dakwah ni, cikgu tengok, yang banyak video cikgu tengok ni, yang ateis. Sebab dia tak perlu fikir dalam kerangka agama mereka yang telah diselewengkan. Sebab kita tahu, Bible ni penuh dengan penyelewengan. Jadi agama Kristian ni agama yang penuh dengan penipuan dan juga penyelewengan. Banyak benda-benda yang palsu menyebabkan orang barat sendiri membenci pada agama dan lebih memilih etis. Tapi bila berdepan dengan Islam, mereka berdepan dengan satu benda yang bersifat kebenaran yang mutlak. Kan? Pada masa tu orang yang terbuka minda nak cari kebenaran, dia dengan mudah boleh terima. Jadi kedudukan etis ni berbeza dunia barat dengan dunia kita lah. Dan mungkin dan tak mustahil juga kalau pendekatan dakwah kita benar, mungkin kadang-kadang orang etis ni boleh lebih mudah kita tarik kepada Islam. Macam agnostik sendiri pun, kalau agnostik dengan etis ni, agnostik lebih mudah lah sebab mereka percaya ada Tuhan. Tapi mereka meyakini Tuhan dalam bentuk yang mereka fikir macam-macam. Mereka rasa kebebasan untuk berfikir. Jadi kita boleh katakan tamadun yang dah hari ni diasaskan oleh Islam itu sendiri. Yang mana kemuncak kegemilangan Islam tu bermula dengan pengutusan Rasulullah dan penurunan Al-Quran. Jadi dengan proses yang mereka lalui melahirkan satu masyarakat yang luar biasa. Dengan didikan Al-Quran, dididik oleh Rasulullah. Sebab tu kita tengok generasinya dari segi generasi yang terbaik Rasulullah kata generasiku. Kurun dia. Kemudian selepasku dan selepasku maknanya zaman tabi'in dan juga tabi'in. Sebab tu kita tengok segi perkembangan tamadun ilmu, termasuklah usul fiqh, bina hadis dan sebagainya, semua dalam lingkungan 300 tahun hijrah. Lebih kurang 300 tahun hijrah. Kita dah ada satu benda yang komplit dah. Cuma perlu pada pengembangan dan pengayaan. Dari segi ilmu agama, ilmu hadis dan sebagainya, masa itulah berkembang. Dan tak terkecuali juga ilmu-ilmu tentang kemodenan yang ada hari ni. Jadi barat ni cuma dia modify apa yang ada, kembangkan apa yang sedia ada. Bahkan cikgu pernah tunjuk ke surat kepada Raja England, kepada Khalifah Islam. Cikgu pernah tunjuk? Tak pernah? Belum. Ya. Belum lagi? Sekejap. Ya.
surat daripada Raja England. Daripada sini, ni salinan yang ada di museum-museum yang dia satu benda kadang mereka masih simpan benda-benda ni kan. Ada di museum-museum dan sebagainya. Jadi ada surat daripada barat. Kita tunjuk contoh surat yang ditujukan. From George II, the King of England, Sweden and Norway. Ini kerajaan dia masa tu, dia menguasai England, Sweden dengan Norway. Itu Caliph of the Muslim Kingdom of Spain, His Majesty Syam III kan. Syam III maknanya daripada ni Andalusia lah ni, Spain ni. With due respect, we heard of the great knowledge that inundated your educational institution and industries in your prestigious country. Berita kehebatan Islam ni sampai kepada mereka. Hebatnya Islam. We wish for our children to copy your modalities so that it would be a good start of following your footsteps of science enlightenment in our country that is besieged by darkness of ignorance in all of their four corners. Jadi mereka masa tu barat dalam kegelapan lagi. Bahkan nak urus najis pun tak kerti ya. Jadi kalau kita tengok cerita-cerita koboi-koboi dulu, siang-siang pun orang bawa payung. Bukan masalah hujan. Kadang-kadang tingkat atas tu dia nak buang najis, dia tak kerti, dia curah itu ya. Dia tak ada sistem dalam hidup. Memang satu yang cukup. Yang kita ignorance ni memang kejahilan betul lah barat ni. Mandi pun jarang. Kita Islam ni kita ada mandi sunat, ada mandi sore Jumaat, ada mandi wajib dan sebagainya. Agama lain tak ada. Jadi we put our niece Princess Dauben. Dia hantar anak saudara perempuan dia untuk pergi ke sana untuk belajar kan. Intention to learn under your great patronage and under the protection of your esteemed court. Maknanya dia dah hantar anak menakan dia mari ke Spain ni nak belajar. Maknanya mereka masa tu masih zero lagi. Masih zero lagi, tak ada apa. Dan kita tengok di bawah dia tulis apa? Your obedient servant George. Your obedient servant. Apa maknanya? Hamba-mu yang taat. Dia letak diri di tahap macam tu. Zaman kegemilangan Islam tu, betapa kerdilnya. Barat pada masa tu. England tak ada apa-apa. Dia tulis surat kepada Raja Islam, kepada Khalifah Islam ni, your obedient servant. Letak status diri dia sebagai obedient servant. Hamba-mu yang taat. Kan? Orang suruhanmu yang taat. Tapi tengok Islam jawab apa masa tu kan. In the name of dengan Bismillahirrahmanirrahim. To the King of England, Sweden and Norway, we read your request and we agree after consultation with those concerned. We wish to inform you that the expenditures of your mission will be at the expense of our Muslim treasury as a proof of our relationship with your royal staff. Maknanya bukan sahaja terima, perbelanjaan semua ditanggung oleh Baitul Mal. Kan? As to your gift, sebagai hadiah. Bukan sekadar terima lah. Ditanggung free. We are all gladly accepted it. Bahkan dia hantar pula kan. Hantar hadiah pula. Ini adab lah. Kehemahan ataupun kebaikan orang Islam. Ini fakta sejarah kan. Kita boleh carilah maklumat-maklumat ni ada internet kalau kita rajin explore. Boleh lah. InsyaAllah kita ada sikit lagi masa. InsyaAllah. Lepas kita dah tengok tentang ancaman akidah melalui media sosial dan kita bincang minggu lepas. Jadi saya rasa mungkin perlu kita tengok beberapa asas akidah ataupun asas tauhid daripada Al-Quran itu sendiri. Kita akan tengok 3 kul dan tambah 1 kul lagi 4 kul. Belial kafirun. Saya rasa 4 ni sangat penting untuk kita mendepani cabaran yang ada hari ini. Dengan serangan yang lebih terkesan kepada akidah kita. Bahkan juga serangan pemikiran yang boleh ditangkis bila kita menguasai
Qul yal kafirun ni. Bagaimana Allah Ta'ala dengan tegas mengulang perkataan la. Mana la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidun ma abattum wala antum a'bidun. Maknanya Allah sebut la dia ulang dengan menggambarkan penegasan tentang bezanya. Tidak ada pluralism ni ditolak dengan begitu tegas oleh Al-Quran. Agama ni tidak sama. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Jadi penting kita tengok 3 qul dia. Jadi juga nak mulakan dengan 3 qul, nanti kita akan tengok satu lagi qul. Kita mulakan dengan surah Al-Ikhlas. Bagaimana kita dapat menjernihkan tauhid dengan Al-Ikhlas. Cikgu, Ya. kita bukan dah bincang Al-Ikhlas. Oh, ni dah selesai dah ni. Tak silap lah. Kalau yang pasal ni lah. Al-Ikhlas. Dah habis 3 qul. Baru Al-Ikhlas. Al-Ikhlas habis dah. Al-Ikhlas habis, kita terus pergi ke ni lah. Habis dah kan? Lepas dah. Al-Ikhlas habis dah. Habis semua ayat habis dah. Habis kita pergi kepada Al-Falaq kan? Al-Falaq belum lagi kan? Belum. Okey, insyaAllah. Jadi kalau habis Al-Ikhlas, kau boleh ulang sikit, poin sikit Al-Ikhlas. Apa poin yang masih ada dalam ingatan tentang surah Al-Ikhlas? Ikhlas tu sendiri apa maksud dia? Sedangkan tidak ada perkataan ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Ada perkataan ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Tapi kenapa diberikan nama surah tu Al-Ikhlas? Siapa boleh respon? Siapa boleh respon? Kena you? Sebab apa dinamakan surah Al-Ikhlas sedangkan tidak ada perkataan Al-Ikhlas dalam surah Al-Ikhlas? Pasal tak? Tak ada surah kata Al-Ikhlas kan? Tapi kenapa dinamakan sebagai surah Al-Ikhlas? Siapa boleh respon? Ya, boleh jawab kat chat pun tak apa. Ada jawab tu, maknanya apa? Kita baca tengok. Keesaan zat Allah Ta'ala Quran Tauhid adalah sebersih-bersihnya. Okey, betul ya. Kata ikhlas tu adalah perkataan ikhlas ataupun murni, khalis. Bahkan Al-Quran Allah gambarkan tentang labanan khalisan dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ini tentang labanan khalisan. Susu yang murni. Macam mana susu yang murni? Bainal farsi wad dam. Duduk celah-celah antara najis dan darah. Duduk celah-celah antara najis dan darah. Menunjukkan bahawa murni yang susu lembu tu. Sedangkan bila keluar dia tidak ada warna merah darah, tidak ada bau najis. Jadi surah Ikhlas ni menggambarkan tentang kebersihan akidah. Merupakan benda yang sangat penting. Kebersihan tauhid. Lebih khusus lagi kebersihan tauhid. Bila sebut tauhid ni maknanya Allah sebagai pencipta, pentadbir. Allah sebagai tempat kita tujukan doa, tempat kita meminta dan sebagainya. Ikhlas cerita tentang tauhid. Dan tauhid adalah asal yang sangat penting. Dan bukan sekadar tauhid itu penting. Tauhid itu perlu dibersihkan. Dan proses membersihkan tauhid ini perlu berlaku sepanjang hayat kita. Kerana tauhid ini merupakan center kepada kehidupan. Kalau dia bergoyang sikit, goyanglah kehidupan kita. Kalau ada sikit persandaran kita kepada selain Allah, kita ada pergantungan sikit pada duit. Bila tak ada duit, dia mula berubah air muka. Dia mula susah hati. Kalau ada sikit persandaran kita kepada kesihatan, tiba-tiba kita sakit, kita rasa lemah, kita rasa kecewa.
Kan? Ada sikit je bergoncang tauhid itu bergoncanglah kehidupan kita. Bagaimana orang yang bergantung pada duit, harta, melihat harta sebagai sumber kekayaan, sebagai sumber kebahagiaan. Kita bayangkan betapa jiwa mereka ni terombang-ambing. Bila-bila masa je boleh goyang. Tapi kalau kita pergantungan pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid kita ni benar-benar bersih, murni, jelas. Kerana kita meyakini bahawa katakan mana qul huwallahu ahad, kata Allah ni esa. Kan? Allahus samad, Allah tepat meminta. Wala mana lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada benda apa pun yang menyamai Allah di sudut ketauhidan tu terutamanya. Keesaan Allah di sudut ketauhidan. Yang menjadikan, yang memberikan rezeki, yang menggerakkan awan, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang menghidupkan, mematikan. Tak ada perkongsian. Tak ada yang menyamai Allah daripada sudut. Benar-benar ikhlas. Khalis. Suci Allah daripada bandingan-bandingan selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kukuh ni insya-Allah kan, Allah juga sebagai yang mentadbir, yang menjadikan, yang mengurus, yang mengatur, dan jadi Allah juga tempat kita meminta, tempat kita mengharap, tempat kita berdoa, yang kita patuh, kita taat sepenuhnya secara mutlak hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepersihan tauhid inilah paksi mukmin itu sendiri. Ketika kita mendepani apa saja ujian kehidupan, ujian kesusahan dan kesenangan, tauhid itu menjadi apa? Center ni, duduk dalam di tengah hati kita ni. Kalau dia kukuh situ, insya-Allah diuji dengan kesenangan, diuji dengan kesusahan, tak goyah dia. Kena COVID pun dia dah ikhtiar. Kita ni ikhtiar yang terbaik. Sempurnakan ikhtiar, kita doa tawakal pada Allah Ta'ala. Kalau nak kenal juga itu takdir Allah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bukan ada benda yang kamu benci, yang kamu tak suka, yang kamu tak mau, wa huwa khairul lakum, tapi dia baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bukan ada benda yang kamu suka, yang kamu nak, kamu tak ingin, tapi dia buruk bagi kamu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kan? Jadi maknanya apa? Bersihnya. Pergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin sebab Allah tu Al-Latif. Al-Latif mana-mana begitu halus, teliti urus takbir Allah Ta'ala. Tak ada benda yang terlepas pandang, tak ada benda yang tersilap. Tak ada benda yang saja-saja Allah nak bagi kita susah ni, tak ada. Tak ada saja-saja kan, kita kadang bagi makanan kucing, baru dia nak sampai kita tarik pinggang kita. Saja sonok main dengan kucing, saja-saja. Allah tidak begitu dalam mengurus takbir kehidupan kita dan seluruh alam. Tak ada benda yang Allah buat saja-saja, melainkan ada hikmah yang tersembunyi. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah tu Al-Latif. Allah tu Ar-Rahim. Allah tu Maha Penyayang. Kan? Allah tu Al-Halim. Allah tu yang Maha Lembut kepada hamba-hambanya. Jadi bila tauhid ni terbina dengan jalan ilmu, kita menghayati, kita meresapi dalam jiwa kita, kita menghayati dia, hidup dalam diri kita, insya-Allah dia menjadi satu yang menjadikan satu keteguhan, benda yang meneguhkan peribadi kita. Biarlah orang hina, asalkan Allah redha, tak ada apa-apa bagi kita. Baru dia lahir ikhlas. Kan? Ikhlas ni maknanya tak ada apa yang dia nak melainkan redha Allah Ta'ala. Ikhlas ni bukan sekadar syarat penerimaan amal, tapi dia menggambarkan kemerdekaan jiwa. Ya. Dia menggambarkan kemerdekaan jiwa. Sebab orang yang ikhlas ni boleh buat apa saja yang Allah suka. Sebab tu kata Dr. Majidil Al-Hilali, nak tengok orang yang ikhlas, tengoklah pada bayi yang baru lahir. Tengok pada bayi yang baru lahir. Macam mana bayi yang baru lahir? Orang puji dia ke? Kan? Orang keji dia ke? Tak berubah air muka dia. Orang puji boleh tak kembang hidung dia. Orang puji dia pun dia tak apa? Dia tak jadi apa? Dia tak sebek dan sebagainya. Dia tak terkesan dengan kata-kata manusia. Kita nak buat satu kebaikan ni, ada banyak benda yang menghalangi kita. Kerana
Tidak murni akidah kita. Tauhid kita tidak murni. Lagi orang kata apa pula. Dia nak cakap depan ni gabra. Ni dalam kelas nak bagi pandangan ni. Mungkin semua orang boleh buka mic bagi pandangan. Sagi orang silap ke apa ke. Sebab kita tak merdeka jiwa kita. Ada banyak benda yang menghalangi kita. Walaupun kita tahu benda yang kita nak buat tu baik. Benda yang Allah suka. Tapi ada banyak benda yang menghalangi kita. Kerana tidak jernih. Tidak jernih akidah kita. Ataupun tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia tulis protected dia. Cikgu nak buka. Cikgu rasa sebelum kita pergi pada Al-Falaq ni baik kita buka pada perbincangan sikit. Supaya benda ni kita benar-benar hayati. Sebab dia benda yang sangat penting. Bagi cikgu kalau kita memahami Al-Ikhlas, menghayati konsep dan maknanya, kita akan jadi satu peribadi yang cukup hebat lah. Kan? Apa benda yang kita rasa baik, kita boleh buat. Tapi hari ni ada benda yang kita rasa baik tapi nak buat ni, kan lagi orang kata apa, banyak benda yang kita fikir sebab dia tidak melahirkan keikhlasan. Jadi tauhid tu, dia akan melahirkan keikhlasan yang merupakan sumber kemerdekaan jiwa. Lepas tu kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum seolah tidak ada ikatan pada kaki dan jiwa mereka. Mereka boleh pergi mana saja yang ada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ada panggilan jihad. Semua berebut nak berjihad. Yang tak boleh pergi balik menangis. Kan dalam perang Tabuk kan. Rasulullah kita perjalanan kita jauh, perlu kenderaan yang baik, kena ada bekalan cukup dalam perjalanan. Tapi ada sahabat-sahabat kita, ada sekumpulan sahabat yang fuqara ni, dia kata, ya Rasulullah, kan kami ni tak ada apa-apa, kami ni tak ada kenderaan yang baik, tapi kami nak pergi sama. Kami tidak ada bekalan untuk perjalanan, kami nak pergi sama. Rasulullah kita tak boleh, perjalanan kita jauh. Mesti ada bekalan yang cukup. Lalu mereka ni balik dengan linangan air mata. Balik dengan linangan mata sebab tak boleh pergi jihad. Sebab sampai tak ada jihad tu balik dalam keadaan kesedihan menangis. Ni kita gambarkan bagaimana merdekanya jiwa sahabat-sahabat dulu. Belum buah. Tak boleh pergi sedih. Kita ni rasa lega. Ini kelas tangguh. Okey, rasa lega. Boleh relax kan. Sahabat-sahabat dulu sedih. Tak boleh pergi jihad. Padahal jihad ni bukan pergi makan angin. Okay, nah? Kita sebelum kita pergi, rasa elok kita buat sikit perbincangan untuk pengukuhan ni. Kita boleh share sikit, cikgu dah bagi link tu. Kelas code dia minta 39137. Dekat depan ni. Apa impact Al-Ikhlas ni, surah Al-Ikhlas ni, kalau kita benar-benar menjiwai, merasai, apa impact dia pada peribadi kita? Apa impact dia pada diri kita dan kehidupan kita? Cuba fikirkan tengok. Apa impact pada diri kita, pada kehidupan kita, pada mentaliti kita, pada pemikiran kita. Apa impact dia? Cuba fikirkan apa impact, apa kesan dia. Kalau benar-benar meresap dalam jiwa kita makna Al-Ikhlas ni, surah Al-Ikhlas. Jiwa kita ni bersih, mentauhidkan Allah. Allah sebagai ilah, Allah sebagai Rabb. Di sudut hakimiyahnya kan, yang menentukan syariat, yang menentukan hukum ni Allah saja yang mutlak, yang paling tinggi. Dalam menentukan kebaikan dan kemudaratan, Allah sebagai Rabb. Kan bagaimana hadis
Ketika Rasulullah naik kata apa ni Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaum, satu hari duduk belakang Rasulullah. Mungkin naik unta ke naik kuda ke. Kemudian Rasulullah kata, ya ghulam, inni wa'allimuka kalimat. Wahai anak, aku nak ajarkan kamu beberapa kalimah. Dan kalimah ni sebenarnya kalimah-kalimah yang memperincikan makna tauhid itu sendiri. Dari segi uluhiyah dan rububiyahnya. Apa dia? Yahfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kamu jaga hukum-hukum Allah, kata ulama, jaga Allah ni bukan jaga macam bodyguard, jaga menteri tu. Kamu jaga hukum-hukum Allah. Allah tak perlu bodyguard. Jaga Allah mana kita jaga hukum-hukum Allah. Ihfazillah yahfazka. Kamu akan dapati Allah akan jaga kamu. Ihfazillah, kamu jaga Allah, kamu jaga hukum-hukum Allah, kamu sensitif dengan apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Tajidhu tujahaka. Kamu akan dapati seolah Allah menghadap kamu. Allah tengok kamu. Asalkan kamu doa, Allah berkenankan doa kamu. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta. Sa'alta ni minta benda kecil-kecil. Nak masuk tandan, nak keluar musafir, naik kenderaan. Wa iza sta'anta. Bila kita minta benda yang besar, ada saudara kita, mak kita, mungkin ayah kita, na'udzubillah, kena COVID, tengah ICU. Wa iza sta'anta, bila kamu mohon pertolongan daripada Allah, fasta'in billah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Mintalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Kan? Wa'lam anna al-ummah, ketahuilah kalau seluruh umat manusia ni lawish jama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, berkumpul nak bagi kamu satu manfaat. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad qadaballahu laka. Takkan datang satu manfaat mereka apa yang Allah telah tuliskan ke atas kamu. Semua kebaikan di tangan Allah. Kalau Allah nak bagi, tak ada siapa yang boleh menahan. Walawish jama'u ala ayyaduruka bi syai'in, kalau semua berkumpul ayyaduruka bi syai'in, nak bagi kamu satu kemudaratan, lam yadurruka illa bi syai'in qad qadaballahu alaika. Takkan datang satu kemudaratan melainkan apa yang Allah tuliskan ke atas kamu. Kalau semua orang nak bunuh kita, nak sihirkan kita, nak rosakkan keluarga kita, perniagaan kita, lam yadurruka illa bi syai'in qad qadaballahu alaika. Takkan ada satu kemudaratan melainkan apa yang Allah tuliskan ke atas kamu. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Pen telah ataupun kalam telah diangkat dan lembaran telah kering. Semuanya di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang menguasai jiwa kita, tak ada keluh kesah kita, tenang jiwa. Ini dia panggil sakinah imaniyah. Baru dapat dikatakan sakinah imaniyah, ketenangan yang lahir daripada iman. Jadi ini contoh jawapan. Okay. Hanya akan mengharapkan balasan daripada Tuhan atau daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mengharap balasan. Dia baru ni katakan ikhlas ni dalam surah Al-Insan kan, wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, kan? Mereka bagi makanan yang mereka sukai, bukan hal lebih-lebih, memang mereka perlukan. Ada riwayat mengatakan dia puasa hari tu dengan keluarga dia. Ada orang meminta, kan? Wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka bagi makanan yang mereka suka tu kepada siapa? Orang miskin, anak yatim, juga asira, tahanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami bagi ni kerana Allah, demi mendapat redha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak harap pun daripada kamu ni jazaan wala syukura, balasan ataupun ucapan terima kasih. Tak kata terima kasih pun tak apalah. Yang penting Allah terima sebagai amal soleh. Kerana apa? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kerana kami takut daripada Tuhan kami hari di mana manusia akan berwajah muram, ketakutan, kegelisahan, berwajah masam pada hari yang begitu dahsyat, hari kiamat nanti. Jadi dia bagi tu dalam keadaan dia rasa takut dengan yaumul mahsyar. Allah terima ke tak terima ni. Orang tu ambil terus tak kata terima kasih. Dia kata dia tak ada kecil hati. Maka Allah terima sebagai amal soleh. Ini bagi orang tolong kat nak kata terima kasih, buat tak reti. Kita rasa nak marah dan sebagainya kerana orang tak ucap terima kasih, tak balas budi dan sebagainya. Jadi orang mukmin dia tak begitu kerana keikhlasan tu. Dia hanya mengharap
balasan daripada Allah. Ikhlas dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dan mengabdikan diri kepadanya. Ikhlas. Pergantungan kita hanya kepada Allah. Kita bergantung hanya pada Allah. Kita ada ikhtiar yang sempurna. Kita ada doa tawakal pada Allah. Kita boleh hidup dengan tenang. Tak ada risau apa dah. Kalau berlaku juga, itu takdir Allah Ta'ala. Kita tahu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin ada benda yang kita tak suka, yang kita benci, yang kamu tak suka. Wa huwa khairul lakum. Tapi dia baik untuk kamu. Sanggup buat apa saja untuk sebar kebaikan. Tak takut yang lain. Sebab Allah Ta'ala saja yang maha kuasa. Tidak ada yang dapat jatuhkan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat sesuatu amalan ibadah hanya semata-mata nak cari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup tenteram kerana ada satu Tuhan saja. Itu Allah Ta'ala. Kalau banyak mesti susah sebab akan berbeza pendapat antara Tuhan, perang, bergaduh. Jiwa kita pun terbelah-belah kan. Sebab itulah tak jadikan dua rongga dalam hati kita. Kalau jadikan dua hati dalam rongga kita ni. Hati kita ni ada satu je. Diri mudah dan senang untuk buat ibadah tanpa rasa jemu. Sebab kita ikhlas dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menghadirkan kemanisan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan bagi kita kenikmatan dalam beramal. Lepas tu juga nak tutup dengan kata-kata Ibn Taymiyah. Dia kata di dunia ni ada syurga, dia kata. Dan siapa yang boleh masuk ke syurga dunia, baru dia boleh masuk ke syurga akhirat. Jadi kata Ibn Taymiyah, di dunia ni ada syurga. Kan? Sebab baca cikgu punya status kat Instagram kemarin, ataupun Facebook cikgu sebut kan, gambar naik basikal kat lorong Pokok Puluh tu. Cikgu kata, kalau kita diberi pilihan tentu kita pilih kehidupan yang senang, yang tak ada banyak ujian, tak ada banyak kesusahan, kehidupan yang bahagia. Tapi sebenarnya bukan tujuan itu Allah jadikan kita. Walladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu di antara kamu siapa yang paling baik amalannya. Tujuan Allah jadikan kita. Untuk diuji. Bahkan ujian-ujian ini menjadikan kita dewasa dan kita kenal siapa diri kita bila berdepan dengan Allah Ta'ala. Tapi jangan kita lupa bahagia itu boleh dapat di dunia. Kenapa? Kebahagiaan itu milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Ibn Taymiyah, dia kata siapa yang di dunia ni ada syurga, siapa yang boleh masuk syurga dunia, baru dia layak masuk syurga akhirat. Jadi orang tanya ke dia, apa dia syurga dunia? Dia kata itulah syurga iman. Bila jernih imannya kita pada Allah, kita rasa tenang, kita rasa lapang, kita tengok. Para sahabat yang diuji, diseksa, mereka tenang, mereka bahagia. Sahabat-sahabat yang zuhud, mereka tidak ada apa-apa kecuali kebahagiaan. Kita hari ini kita ada segala-galanya kecuali kebahagiaan. Kerana kebahagiaan dan harta benda tidak identik. Bukan seperti kaya tu bahagia atau miskin tu bahagia. Kebahagiaan tu benda yang asing. Yang datang daripada Allah Ta'ala dengan ketaatan, dengan kepatuhan, dengan kejernihan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang dapat sakinah imaniyah, dia akan rasa tenang ke dunia dia. Tak ada benda yang boleh menggoncang jiwa dia. InsyaAllah, dia juga akan masuk ke syurga akhirat nanti. Tapi kalau hari ni kita beriman dengan Allah, tapi kita ragu-ragu. Kan? Kita dah usaha yang terbaik, ikut yang Allah suruh, kita ragu-ragu lagi. Kita doa lah, kadang kita tak yakin dengan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala kata, Ana 'inda zanni 'abdi bi, aku ikut sangka hamba-Ku kepadaku. Ini satu benda yang kita nak kena renungi balik. Al-Ikhlas ni. Ini bergaulan kaji lah. Minggu depan baru insyaAllah kita masuk tentang surah Al-Falaq. Jadi kita nak kena renung balik kan. Betapa pentingnya. Sebab tu dia kata kat Al-Ikhlas ni 1/3 pada Quran. Kerana amalan hati ni kan, dia bahagian penting pada diri kita. Persoalan iman. Al-Quran tu dia mengandungi persoalan tauhid. Syariat, segi ibadah, amalan. Jadi, Ikhlas ni dia mengambil satu bahagian pada Quran itu dari segi tauhid, akidah. Tentang keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahualam, mungkin sekadar dulu insyaAllah. Masa kita dah habis lewat 4 minit ni, insyaAllah kita jumpa pula minggu depan. Kita akan masuk surah Ikhlas. Kalau ingatlah kau takut juga lupa ke apa. Tak apa, kita tangguh dengan
tasbih kafara dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Sama, salah. Cikgu. Sama, salah. Terima kasih. Okay, sama. Last one. Cikgu.